Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurika sari madadikal jari wa ajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'bal hazana wa syaitan rabbi sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang barakah ini, pada pagi yang dimuliakan Allah ini, kita dapat lagi menyambung pengajian kita, discussion kita dalam topik-topik yang menarik berkaitan dengan adab-adab, yang mana kitab yang kita gunakan ini adalah satu mahakarya Al-Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang memegang kitab ini, bolehlah buka muka surat 85. Bolehlah buka muka surat 85. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan, kita akan kongsikan adab-adab menjadi imam dan adab-adab menjadi makmum. Ini adab-adab sembahyang berjamaah. Adab-adab sembahyang berjamaah. Subhanallah, ibu, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah sekalian. Islam itu dibina dengan asasnya, dengan akhlak, dengan adab. Kita lihat para sahabat Nabi SAW begitu mengagumi Nabi sehingga mereka mengangkat kedudukan mereka dengan banyaknya mengikuti adab-adab yang diperlukan untuk menyokong dan berhadapan dengan Nabi SAW. Hatta para sahabat sebagai contohnya Sayyidina Umar ini, beliau memiliki satu kekuatan ketika berdepan dengan Nabi SAW, tidak mengangkat suaranya dengan Nabi SAW. Begitu mereka menjaga adab mereka. Jadi kita tahu asas agama ini, tonggak agama ini didirikan dengan akhlak, dengan adab. Begitu juga bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya perkara yang pertama sekali adalah adab yang kita bawakan supaya solat kita, supaya kedudukan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pagi ini insya-Allah kita akan lihat apa yang dikongsikan, dinukilkan oleh Al-Imam Ghazali, bagaimana adab-adab sembahyang berjamaah. Sembahyang berjemaah, seorang imam apa adab-adabnya dan seorang makmum apa adab-adabnya. Hebat Imam Ghazali ini, dia boleh kongsikan dengan begini cantik, dengan begini hebat, dengan begini ringkas. Maka siapa yang membuka kitab Imam Ghazali ini bolehlah dapat banyak kefahaman, insya-Allah. Baik, kata Imam Ghazali, pertama, sebaik-baiknya bagi seorang imam itu bahawa ia meringkaskan sembahyangnya. Dalam hal ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah sembahyang di belakang seseorang yang lebih ringkas sembahyangnya tetapi lebih sempurna selain dari Rasulullah SAW. Subhanallah, ibu, tuan-tuan, hebat kata Sayyidina Anas ini, aku tak pernah salat di belakang seseorang yang lebih ringkas tetapi sempurna melainkan Nabi SAW. Jadi asas pertama bila menjadi seorang imam di mana-mana solat fardu, mestilah ada takhfif. Takhfif ni apa? Ringkaskan solat. Ringkaskan solat. Kenapa? Kenapa seorang imam kena ringkaskan solat? Apa dia punya sebab utama dia? Kenapa seorang imam bila dia menjadi imam di solatnya, membimbing makmum di belakangnya, di masjid atau di surau atau di mana-mana pun, jemaah yang sedikit atau jemaah yang banyak, asasnya adalah takhfif, mesti kena ringankan solat. Kenapa? Kerana pada jemaahnya barangkali ada orang yang sedang sakit, sedang tahan sakit, tak boleh berdiri lama. Ataupun ada yang berurusan setelah solat, dia kerja, dia tak boleh lama. Ataupun ada yang menjaga anak-anak. Sebagai contohnya pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi salat, Nabi mendengar suara tangisan seorang bayi, seorang baby kan. Maka Nabi ringkaskan solat sampailah perempuan itu, si ibu tadi dapat menjaga anaknya, dapat menyusukan anaknya. Takhfif, ibu. Jadi kita pesan pada rakan kita yang suka jadi imam, khususnya bagi orang lelaki, ataupun anak kita yang akan jadi imam, bila mereka meningkat dewasa kelak, anak, kalau kau nak jadi imam, kau kena takhfif solat kau, kena ringankan solat, kena ringkaskan solat. Kalau nak solat lama-lama, kau solat sendiri-sendiri. Bila solat sunat umpamanya, bolehlah solat sendirian. Tapi kalau solatnya fardu, menjadi imam, janganlah kita memberatkan solat, janganlah melama-lamakan solat sehingga orang yang datang menjadi makmum itu, mereka semuanya ada urusan dan mereka jadi tidak keruan, tidak gembira menjadi imam
mengimamkan kita. Jadi bila-bila kita solat, kita mesti kena fikir perihal makmum yang belakang kita. Macam saya katakan tadi, ada orang sakit, ada orang yang ada urusan dan sebagainya. Kita amat kecewa kadang-kadang ada imam dia suka memanjang-manjangkan solat. Yatilus salah. Kenapa? Kerana bacaannya sedap, lengguk-lengguk. Dia rokoknya lama supaya dia bimbing, dia dalam hatinya nak bimbing makmum biar rokok lama-lama. Dia tak perasan tu ada makmum tak boleh rokok. Kemudian dia bila sujud lama-lama sujud. Dia tak perasan tu ada makmum sakit, tak boleh nak sujud lama-lama. Tak larat. Ringkas di sini bermaksud mestilah dalam keadaan tidak lama tetapi sempurna. Bacaannya sempurna. Kalaulah kita ada baca Subhana Rabbil Azim itu 3 kali, bacalah 3 kali dengan sempurna. Tetapi memanjangkan solat itu tidak baik dalam agama kita apabila menjadi imam. Ini asasnya. Yang kedua, janganlah imam memulakan dengan takbiratul ihram sebelum muadzin selesai daripada qomatnya, dan juga sebelum saf diperbetulkan. Dalam kitab Umdatus Salik diceritakan seorang imam mestilah menyempurnakan iqamah muadzin tadi, kemudian dia memusingkan badannya menghadap ke makmum. Al-Imamul Akad, dia akan mengatakan tegakkan saf, luruskan saf. Itu adalah satu sunnah Nabi SAW. Seorang imam dia terus tak boleh melulu solat. Sebaiknya dia berpesan pada makmumnya luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Tapi hari ini dalam keadaan wabak ini, kita dapat satu perintah ulil amri agar supaya solat itu dijarak-jarakkan, kerana ada potensi boleh menular penyakit bila kita bersentuhan. Jadi kalau itu dalam keadaan darurat, itu dimaafkan. Kulli daruratin yubihul mahdurat. Setiap dalam keadaan darurat, banyak perkara yang sebenarnya tidak boleh dibolehkan atas dasar darurah. Jadi kalau kita jemaah yang dapat izin untuk solat di masjid khususnya, kita mestilah mengikuti SOP yang telah dibentangkan. Begitu juga seorang imam, bila dah selesai bab berkaitan dengan wabak ini, maka sebelum solat, sebelum dimulakan takbiratul ihramnya, mestilah dipusing ke arah makmum. Kemudian dia mengatakan luruskan saf, rapatkan saf, dan barulah dia mengangkat takbiratul ihram tu. Sempurna muadzin tadi selesai iqamah dia. Jangan ada iqamah dia, seorang Bilal ini baru nak Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, imam terus Allahu Akbar. Rupanya imam dengan Bilal tak ngam, bergaduh pasal allowance, bergaduh pasal adalah tu yang perkara tak sehati. Begitu tidak dibolehkan. Ketiga, imam hendaklah mengangkat suaranya dengan takbir, dan makmum jangan mengangkat suaranya kecuali sekadar untuk dengarkannya kepada dirinya sendiri. Seorang imam dia mengangkat suaranya agar supaya makmum semua dengar suara dia takbir. Dalam kitab, dalam fiqh, dalam banyak kitab-kitab fiqh mengatakan seorang imam dia perlu jelas suaranya. Kalau seorang imam yang bisu ataupun dia seorang yang bisu dan buta, maka Imam Syafi'i kata dilarang dia jadi imam. Macam mana jadi imam suara tak ada? Begitu Jadi seorang yang imam mempunyai suara yang bagus, diangkat suaranya agar supaya makmum semua dengarlah. Jangan diangkat pelan-pelan. Allahu Akbar. Orang belakang semua tak dengar. Sebab dia rasa mikrofon tu bila dia cakap pelan-pelan boleh dengar semua sekali. Seorang imam dia mesti kena angkat suara dia. Kemudian bagi makmum pula, setelah dia dengar imam dah angkat tangan, takbiratul ihram, takbir, maka menjadi seorang makmum itu dia tak bolehlah angkat suara dia setinggi-tinggi imam. Itu salah sebenarnya. Ramai yang buat begitu saya tengok. Di mana-mana masjid, bila imam dah Allahu Akbar, kat belakang pun sekuat hati, semua Allahu Akbar. Bukan begitu caranya. Kita mengangkat sekadar kita dengar sahaja. Baik, yang keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya ia mendapat pahala berjemaah. Jikalau imam tidak berniat menjadi imam dan makmum di belakang berniat mengikut imam, maka makmum tadi sahlah sembahyang sekalian makmum dan mereka mendapat pahala berjemaah. Sah juga sembahyang imam tapi tak dapat pahala jemaah. Baik, begitu juga dalam hukum fiqh. Seorang imam bila dia berniat solat, contohnya solat zuhur, kemudian ketika dia takbiratul ihram dalam mazhab Imam Syafi'i,
niat dimasukkan ketika dalam takbiratul ihram. Kemudian dia terlupa sebut imaman. Dia terlupa sebut imaman. Maka dalam hukum fiqah, seorang imam itu, kalau dia terlupa sebut imaman, maka kemudian ketika dia dalam solat, contohnya lepas 2 rakaat, dia teringat. Dia teringat Allah terlupa nak sebut imaman. Maka dia boleh sebut imaman itu sebelumlah dia menghabiskan solat. InsyaAllah dapat pahala jemaah. Itu kebenaran, kelonggaran diberikan kepada imam. Tetapi kalau seorang makmum, ketika dia niat, dia nak solat dengan imam, dia terlupa nak sebut makmuman, maka solatnya tidak sah lah. Solatnya tidak sah. Itu kita kena faham. Kalau seorang makmum, dia nak solat dengan imam, dia kena sebut makmuman daripada awal lagi. Solat imam tidak. Imam ada kelonggaran. Tetapi, kalaulah seorang imam memang dia terlupa langsung baca, memang tak sampai last dia tak baca imaman, tetapi makmum semua baca makmuman dalam niat mereka, maka seluruh makmum itu dapat solat, pahalanya berjemaah, tetapi imam tu sah solat dia, tak dapat pahala berjemaah. Boleh faham Jadi paling mudah, paling baik ketika kita berniat itu, sebutlah, kalau imam jadi imaman, kalau makmum kita sebut makmuman, selesai masalah. Kena faham tu konsep tu. Baik, kemudian kelima, kata Imam Syafi'i, imam hendaklah merendahkan suaranya ketika baca doa iftitah, seperti halnya orang yang sembahyang sendirian, dan hendaklah imam meninggikan suaranya ketika baca surah Fatihah. Nah, surah istilahnya pada sembahyang subuh dan 2 rakaat permulaan daripada solat Maghrib dan Isyak. Begitulah pula orang yang sembahyang sendirian, dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan perkataan amin pada setiap rakaat yang dituntut meninggikan suaranya dalam bacaan, dan hendaklah makmum menyertai imamnya meninggikan suara dalam bacaan amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Ini satu bab teguran dari Imam Ghazali. Seorang imam, seperti kita tahu, apabila menjadi imam, disunatkan baca doa iftitah. Kan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, itu disunatkan baca. Kemudian apabila kita baca, seorang imam baca itu suaranya amat rendah sekali. Baca dengan keadaan ringkas dan cepat. Jangan kat situ kita buang masa banyak. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Kan begitu kalau baca temponya kan lambat tu. Kena ingat, seorang imam kena takhfif, kena cepat, kena ringkas, kena sempurna. Selesai dia baca doa iftitah, barulah dibaca Al-Fatihah. Begitu juga tidak disunatkan membaca ta'awuz dengan kuat. Imam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kan salah tu. Ta'awuz tidak dibaca dengan kuat, tidak disunatkan begitu. Bahkan kalau kita nak tinggalkan pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang dibaca kuat bermula daripada bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nak dicerita, Imam Syafi'i kata Bismillah itu adalah daripada surah Al-Fatihah. Bismillah itu daripada surah Al-Fatihah. Sebab tu kita mazhab Syafi'i ini, kita membaca bacaan Bismillah itu dengan kuat. Kerana kita tahu surah Fatihah itu, Bismillah tergandung dengan surah Fatihah. Baik, teguran dalam kata Imam Ghazali di sini, seorang imam, dia perihal baca dia begitu. Tetapi seorang makmum, dia tetap kena perlahankan suara dia apabila dia baca doa iftitah. Kemudian bila imam sudah selesai baca surah Fatihah, ketika ini ada satu perkara yang kita kena tengok. Apabila imam sebut waladdallin, kan, apa yang akan berlaku? Belum sempat imam baca amin, makmum dah baca dulu amin, betul tak? Bila imam baca waladdallin, kan, bila lin gitu, baru nak tarik nafas, kat belakang nak sambung amin. Kat sini ada kesalahan. Yang pertama, seorang imam setelah selesai Fatihah dia, makmum pun kena tunggu sekejap, beberapa saat, kadarnya bacaan subhanallah. Kemudian makmum boleh baca amin bersama-sama imam dengan serentak, ataupun imam baca dulu sedikit. Kan, imam baca baru baru makmum ikut sekali amin, serentak, atau imam baca dulu sedikit. Yang tidak bolehnya makmum baca amin dulu baru imam baca amin, atau imam serentak dengan makmum.
Kan salah tu. Banyak masjid macam tu, ibu-ibu tak perasan. Kita tak perasan begitu. Ini teguran daripada Imam Ghazali. Bacaan amin itu diikuti dengan ataupun serentak dengan imam, ataupun imam kena mula dahulu. Itu jangan cara yang betul. Ini satu teguran Imam Ghazali bagi orang-orang yang salah faham tentang amin. Begitu juga dalam kitab Kashifatul Syuja' mengatakan setiap perkara yang ditarik kepada harakatnya sehingga 14 harakat, maka solat terbatal. Dalam solat tak ada lebih daripada 14 harakat. Kita tak takbiratul ihram, kita Allah, tak masuk. Allahu Akbar. Kalau lebih 14 harakat, terbatal lah solat menurut Imam Syafi'i. Kitab Syekh Khatib Syarbini pun mengatakan begitu. Sesuatu bahagian dalam solat, kalau kita tarik sehingga 14 harakat, maka solat itu terbatal. Sama perihalnya bila kita baca amin itu, amin. Lebih 14 harakat pula. Batal lah solat tu, ibu-ibu. Benda tu sunat je. Tapi kita buat begitu pula. Ada sebahagian, Allah mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Kita dengar orang buat begitu kan. Dia berlawan pula. Amin, min. Dia boleh buat pertandingan amin pula kat situ. Kan salah tu. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan tidaklah terjebak dalam merosakkan perkara-perkara yang merosakkan solat. Amin, sekadar amin je. Amin, dah selesai. 2 rakaat tarik, 2 rakaat depan, 2 rakaat belakang. Kan selesai. Amin, dah selesai. Ini benda-benda yang boleh merosakkan solat. Baik, keenam, kata Imam Ghazali, hendaklah imam berdiam sebentar setelah membaca surah Fatihah untuk dapat mengambil nafasnya dengan sempurna. Dan hendaklah makmum mengambil kesempatan ini untuk membaca surah Fatihah. Maka dengan demikian, makmum akan dapat sepenuhnya mendengarkan bacaan imam, dan makmum jangan membaca surah kecuali ia tidak dengar bacaan imamnya. Antara perkara yang dituntut bagi seorang imam, bila dia solat, apa-apa solat fardu menjadi imam, kemudian dia baca Fatihah, lepas dia baca Fatihah, lepas dah baca amin, maka imam tadi diam sebentar. Boleh jadi 30 saat, boleh jadi 50 saat, diam sekejap. Dia mengambil nafas. Kemudian waktu itu, di belakangnya, makmum terus baca Fatihah. Maka di sini ada sebahagian para ulama mengatakan, seorang imam ketika dia diam lepas dibaca Fatihah, bolehlah dibaca beberapa surah. Sebagai contohnya, dia baca surah Ikhlas, atau dia baca surah An-Nas. Dia baca senyap-senyap, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi dia tak ada renggang waktu ataupun gap yang diberikan itu dengan tidak ada apa-apa amalan. Begitu. Jadi seorang imam, lepas dia baca Fatihah, dah selesai amin, dia diam sekejap. Dibacalah apa-apa bentuk surah, dan ketika itulah makmum cepat-cepat baca Fatihah. Makmum cepat-cepat baca Fatihah sebab kita nak dengar lepas ni imam nak baca surah. Apa-apa bentuk surah tu kita nak dengar. Sunat seorang makmum, dia mendengar surah-surah yang dibaca oleh imam dan dia cuba menghayati bacaan-bacaan imam. Ketika imam baca surah, maka makmum tidak perlu membaca apa-apa surah. Dengar sahaja. Kita sebagai makmum, kita baca Fatihah sahaja. Kita sebagai makmum, kita baca Fatihah sahaja. Cuma Imam Ghazali kata, kalaulah ada keadaan yang kita tak dengar sangat, imam ni baca apa. Mula-mula kita dengar dia baca Fatihah, lepas tu dia baca apa dah tak dengar dah. Mungkin mikrofon rosak. Mungkin waktu kita di tempat-tempat yang besar sekali, di lapangan-lapangan besar sekali, tak dengar dah imam baca apa. Ketika itulah kita baca surah supaya kita mengisi solat kita dengan bacaan. Dan kita diam, jadi khayal, maka rosaklah solat kita. Jadi kita begitu. Kalaulah kita dengar, sebagai contohnya masjid hebat kita, Masjid Habib Hassan kita, mikrofonnya bagus, speakernya baik, maka setelah kita baca Fatihah, bila imam nak mula baca surah, kita dengarkan sahaja. Jangan baca apa-apa. Itu diberikan satu kebaikan daripada solat kita. Baik, yang ketujuh, banyak ibu-ibu. Ini kita nak bincangkan ada bagaimana kita nak menjadikan solat berjemaah itu satu solat yang sempurna, yang telah dikaji oleh Imam Ghazali. Bagaimana kita membina solat yang sama macam Nabi SAW dan para sahabat.
Yang ketujuh, kata Imam Ghazali, hendaklah imam jangan membaca tasbih rukuk dan tasbih sujud lebih dari 3 kali. Dan jangan lebih ketika membaca tasyahud awal dari perkataan Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Ini namanya takhfif, keringanan. Seorang imam bila dia baca Subhana Rabbil Azimi, janganlah lebih 3 kali. Walaupun dibolehkan sebenarnya, kita dalam solat, kita boleh baca 9 kali, 11 kali, tidak ada masalah kan, tasbih itu. Janganlah kita baca, kita sedap pula baca Subhana Rabbil Azimi, baca sampai 11 kali, baca tak habis-habis. Dan kita tak perasan, kat belakang ni, makmum ni, ada yang tak boleh rukuk lama-lama. Nampak tak anak-anak muda hari ni yang belajar tahfizul Quran, mereka senang jadi imam di mana-mana masjid. Maka mereka harus diberi satu pemahaman, imam, awak nak jadi imam, tolong takhfifkan waktu rukuk dan sujud. Rukuk jangan lama-lama, baca Subhana Rabbil Azimi 3 kali sudah. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah. Supaya makmum dapat keringanan solat. Bila dapat keringanan solat, makmum akan datang solat setiap hari di sini. Nampak tak? Bila kita bagi keringanan begini, dia tahu masjid ni rukuknya mudah, sujudnya mudah, cantik. Cantik sangat, sempurna sangat. Jadi kita boleh solat di situ. Begitu bila sujud, janganlah sujud lama-lama. Nampak tak? Khawatir ada masjid, ada imam, dia syok pula bila sujud tu. Bila dia sujud lama-lama. Allahu Akbar. Ada kalangan daripada makmum ni kena vertigo umpamanya, migraine umpamanya, dia tak boleh duduk lama-lama kan, dia nak balik cepat, nak rehat. Maka di sini ada satu kesalahan. Kemudian bila kita tasyahud awal itu, kata Imam Ghazali, bacalah Allahumma salli ala Muhammad sahaja, jangan lebih-lebih. Itu kita faham. Baik, yang ke-8, hendaklah imam jangan baca selain daripada surah Fatihah pada 2 rakaat yang terakhir, pada sembahyang ketiga, pada sembahyang yang 3 atau 4 rakaat. Ini maghrib, zuhur dan asar. Dan janganlah ia suka memanjangkan bacaan seperti memanjangkan bacaan doa di dalam tasyahud akhir setelah ia membaca tasyahud yang wajib dan selawat ke atas Rasulullah SAW. Seorang imam bila dia baca bacaan dalam solatnya, macam solat maghrib, zuhur, asar, isyak, kita tahu rakaat ketiga atau rakaat ketiga dan keempat itu tidak ada surah, jadi dia tak bolehlah tambah, jadi bid'ah nanti. Itu bid'ah ibu. Tidak ada surah selepas surah Fatihah ketika di rakaat ketiga di solat maghrib atau rakaat ketiga dan empat solat zuhur, asar dan isyak. Itu tidak ada surah, janganlah kita tambah pula. Itu bid'ah. Bid'ah sebenarnya begitu. Ada orang dia cakap dengan saya, Ustaz, saya suka solat sunat duha pada malam hari sebab dia nak baca surah pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Saya kata, mana ada solat duha pada malam hari? Ini bid'ah apa ni? Ini baru bid'ah. Nabi ajarkan kita solat duha pada pagi hari, pada ketika ketinggian matahari itu lebih daripada 1 galah. Itu dah masuk solat duha kan. Isyraq dan duha dan ke atasnya. Mana ada orang solat duha waktu malam hari? Ini bid'atun, satu pertambahan dalam agama. Begitu juga orang yang tambah surah ketika di rakaat ketiga, rakaat keempat. Ini tak tahulah, ibu-ibu mungkin terlebih dos obatnya ke atau apa. Kemudian bila tasyahud akhir, bila imam baca tasyahud akhir, tahiyat akhir, innaka la tukhliful mi'ad itu, kita baca sampai akhir, janganlah ditambah-tambah doa panjang-panjang pula. Ringkaskan solat. Kalau tuan ibu-ibu pergi ke negara-negara seperti di Madinah, di Fez, Morocco, di Tarim, Hadramaut, di negara-negara kita, di pondok-pondok, kita akan nampak imam-imam tua ini, mereka sangat ringkas solat mereka. Tasyahud akhir mereka seolah-olah mereka baca separuh je. Baru nak tasyahud, baru kita nak asyhadu alla ilaha illallah, imam dah habis baca dah. Imam dah salam dah. Sebab imam tahu kena keluar sembahyang cepat-cepat, ringkas. Kat belakang ni ada orang tahan kencing, ada yang sakit, ada yang nak jaga anak, ada macam-macam urusan. Ada urusan di bank umpamanya, ada orang tengah tunggu nak buat pembayaran, macam-macam benda yang kita tak tahu. Jadi seorang imam kena peka benda ni. Seorang imam kena peka benda ni. Janganlah dia jadi syok sendiri, dia solat dengan lama, sujud dengan lama, tasyahud dengan lama sangat. Tahiyat akhir tu dekat setengah jam tak habis-habis lagi. Allahu Akbar. Itu satu kesalahan. Satu bentuk kesalahan. Dan yang ke-9, hendaklah imam berniat ketika memberi salam itu, ia akan mengucapkan salam kepada seluruh ahli jemaahnya. Dan ahli jemaah pula bila dia bersalam, dia berniat dengan salam mereka itu menjawab akan salam imam. Kan kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Bila pandang ke kanan, kita niatkan salam kepada seluruh jemaah di wing kanan.
Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri kita berniat untuk memberi salam ke wing jemaah yang kiri. Jadi kiri kanan dapat salam kita. Kemudian sebagai seorang makmum, kita seolah-olah menjawab salam imam. Jadi selesailah solat di sini. Maka enaklah bila bersolat jemaah, kita akan rasa keenakan. Solat yang ringkas, solat yang sempurna, solat yang boleh dibuat setiap hari sampailah kita meninggal dunia. Jadi begini, kalau ada kaedah begini, insya-Allah masyarakat kita akan suka untuk solat berjemaah. Dia tahu solat jemaah di masjid akan jadi solat yang ringkas, senang, mudah. Tak semua orang ada waktu untuk berzikir yang panjang. Tak semua orang yang boleh solat yang panjang sebab urusan masing-masing yang diberikan Allah berbeza-beza. Allah berikan mereka hidayah nak solat, tapi bila datang ni masjid ni lama ni. Semayang subuh je boleh makan masa 45 minit. Macam mana tu ibu-ibu? Kan semayang zuhur je panjang sangat, setengah jam tak habis-habis lagi. Semayang maghrib kadang-kadang dah setengah nak masuk waktu isyak dah tak habis-habis lagi. Ya Allah, macam mana tu? Satu-satu bentuk kesalahan. Yang ke-10 kata Imam Ghazali, hendaklah imam duduk sebentar setelah selesai daripada salamnya. Hendaklah dia menghadap kepada para makmum dengan mukanya dan janganlah menoleh ke kiri ke kanan. Dan jika ada jemaah perempuan di kalangan makmum itu, hendaklah mereka bangkit lebih awal. Dan janganlah ada di kalangan makmum laki-laki orang yang bangkit meninggalkan tempat duduknya sebelum imam bangkit dari tempat duduknya. Dan hendaklah imam bangkit dari tempat duduknya menuju ke sebelah kanan atau kiri, tetapi menuju ke sebelah kanan itu adalah lebih afdal. Subhanallah, ini satu adab Imam Ghazali ajar. Setelah selesai Imam solat itu dan para makmum disunatkan duduk sebentar lepas solat. Kenapa? Itulah waktu paling mustajab kita munajat pada Allah Ta'ala. Itulah waktu paling mustajab kita munajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas kita solat, lepas kita salam, seorang imam lepas salam, kenalah dia munajat sebentar, berdoa pada Allah, meminta istighfar pada Allah, meminta, Ya Allah, terimalah solatku dan solat jamaah aku, Ya Allah. Itu munajat, waktu paling mustajab doa. Ni ada lepas salam je terus balik. Kan? Seolah-olah kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kadang-kadang bila hari Jumaat, kita tahu jemaah-jemaah ni rushing kan. Tetapi minta munajat sekejap lah dalam beberapa saat. Duduk dulu, doa dulu, wirid sikit. Baca subhanallah dulu, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar dulu kan. Sikit-sikit wirid lah. Ini imam baru salam kedua je, kita dah dengar bunyi motor dah. Canggih tu. Imam baru salam pertama tak dengar apa-apa lagi. Salam kedua je dah dengar bunyi motor. Bila masa pula dia bagi salam. Bila masa pula makmum bagi salam. Punya laju tu nak balik. Itu tidak digalakkan ibu-ibu. Setelah kita solat, khususnya bagi orang lelaki solat Jumaat, setelah imam salam, sama-sama duduk munajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pengampunan, minta keselamatan, minta perlindungan, minta rezeki yang luas. Mintalah apa segala permintaan, maka Allah akan terima dan kabulkan waktu itu. Kerana salah satu waktu mustajab doa adalah selepas solat fardu. Dan di sini Imam Ghazali kata, kalaulah ada makmum-makmum perempuan yang solatnya tidak ada tirai, tidak ada tempat yang luas, maka lepas solat perempuan bolehlah beredar secepatnya supaya tidak dipandang oleh lelaki. Itu. Tapi kalau masjid kita, masjid yang cantik, yang besar, ada tirai, itu tidak perlu lagi dah bangun. Perempuan pun duduk munajat juga, tidak ada masalah. Kemudian seorang imam bila dia nak tinggalkan tempat duduk dia, kalau makmumnya ramai, bersaf-saf, maka dia menghala ke kanan daripada wingnya. Kalau dia nak tinggalkan. Tetapi kalau di Malaysia ini, di rata-rata masjid-masjid yang telah articulate di masjid ini, imam setelah selesai solat, setelah selesai solat, mereka ada bilik khas di ruangan mihrab. Mereka ada ruangan khas, maka mereka akan beredar pergi ke bilik mereka. So sama juga, tidak ada masalah. Baik, yang ke-11, janganlah imam mengkhususkan dirinya dengan doa ketika membaca doa kunut dalam sembahyang subuh. Seperti kunut orang yang sembahyang sendirian. Contohnya dia berkata, Allah mahdini fi man hadait, wa afini fi man afait, ni, semua tu untuk diri sendiri. Allah mahdini, kan? Ya Allah berilah hidayah padaku. Padahal sembahyang berjemaah. Itu salah. Sebab tu seorang imam, bila dia nak jadi imam salat, dia kena belajar dahulu, selok-belok. Menjadi seorang imam. Sebab ada banyak perkara-perkara yang dia kena tukar dalam doa dia, dalam bacaan dia, dalam niat dia. Kan semua berbeza.
Berapa ramai orang jadi imam hari ini, bila dia berdoa, kantoi lah ibu-ibu. Nampak rupanya dia tak kerti berdoa, dia baca doa sendiri. Ada pula baca doa laju sangat. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman hadait. Benda dia baca tu. Laju sangat baca. Nak pergi mana tu? Nak kejar kereta api ke? Nak kejar flight ke? Terlalu laju baca wirid, terlalu laju baca kunut. Laju sangat tak sampai tidak ada penghayatan solat. Kata Allah Raham Datuk Ismail kamu, seorang yang baca laju sangat dengan solat ni, seolah-olah dia tak nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah dia tak nak munajat dengan Allah Ta'ala. Allah nak kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Istilahnya. Allah suka pada pengaduan kepadanya daripada hamba-hambanya. Jadi seorang imam bila baca tu jangan terlalu laju. Memang perlu pada keringanan, takhfif, tapi bukanlah laju sangat. Bila baca kunut, ya Allah, kita dengar tak dengar apa dah. Rupanya dia salah baca semuanya. Bila dia baca wirid, dia baca bacaan-bacaan tertentu, baca terlalu laju, nak bagaimana lah ibu? Kena ada as-sakinatu wal waqar. Kena ada satu ketetapan, bila kita berwirid, bila kita baca doa, bila kita baca zikir, perlulah kita rasakan para jamaah pun kena ikut sama-sama. Kita bimbing kan. Kemudian kena ada ketenangan. Bila baca zikir dengan tenang, insya-Allah dapat rasap pada jiwa kita. Dapat rasap pada jiwa kita. Jadi seorang imam bila dia baca kunut, dia kena tukar daripada Allah mahdini kepada Allah mahdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Semua na. Tak ada ni. Tapi ada juga beberapa wording tu bukan na juga. Nanti kita akan jumpa pada huruf-huruf yang telah diletak di dalam doa kunut. Orang lelaki, orang perempuan, bila jadi imam salat kena tukar benda ni. Allah mahdina fi man hadait, bukan Allah mahdini fi man hadait. Ini teguran dari Imam Ghazali. Ada juga kadang-kadang dalam bentuk doa juga. Setelah selesai salat, waktu nak doa tu dia baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma, kan patutnya lain tu. Rabbighfir lana, Rabbana ghafir lana, kan kena baca Rabbana ghafir lana, bukan Rabbighfirli. Jadi itu salah satu perkara yang ditegur oleh Imam Ghazali, perkara berkaitan dengan menjadi imam. Baik, muka surat 88. Kata Imam Ghazali, dan hendaklah imam meninggikan suaranya dengan kunut, para makmum hendaklah mengaminkannya di belakang. Janganlah mereka mengangkat tangan ketika berkunut, kerana perkara ini tidak sabit daripada perbuatan Nabi. Kemudian para makmum juga hendaklah meneruskan bacaan sendiri lafaz kunut hingga akhirnya. Baik, ini kenapa Imam Ghazali kata gini? Ini menurut pandangan Imam Ghazali, makmum yang sembahyang pada solat subuh tak perlu angkat tangan. Ini pandangan ini ditolak oleh para ulama. Sebahagian besar ulama Imam Syafi'i kata tidak. Mesti waktu solat subuh, bila kita kunut, makmum pun angkat tangan juga. Ini pandangan Imam Ghazali yang lemah sebenarnya. Kata Imam Ghazali, kalau imam membaca kunut, makmum tak payah angkat tangan. Tetapi ditolak oleh para ulama lain. Begitu juga dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah. Ibu kalau tengok ada footnote tu pun ada tulis juga, ini pandangan yang dhaif, yang lemah. Jadi kita dituntut bila imam membaca qunut, kita pun angkat tangan sama-sama mengaminkannya. Itu daripada adab dalam keadaan kita berqunut. Kerana ada riwayat mengatakan apabila Nabi SAW membaca doa qunut, para sahabat mengangkat tangan. Baik, kata Imam Ghazali, sampailah doa kita baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait, itu kita makmum baca sendiri. Kerana itu adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak tanya para ibu, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, waktu kita solat subuh, kita baca doa kunut. Kemudian setelah selesai doa kunut, tidak boleh kita lap tangan kita tu, kita sapu pada wajah kita. Kenapa agaknya? Pernah tak kita fikirkan, kenapa bila kita solat subuh, ketika kita dah habis solat waktu doa kunut tu, ketika selesai doa kunut tu, bila kita nak lap muka kita tu tidak dibenarkan. Sebab apa? Jawapannya sebab solat belum selesai lagi. Begitu.
Baik, yang ke-12, janganlah makmum berdiri sendirian di belakang saf, tetapi hendaklah ia masuk ke dalam saf atau ia menarik seseorang makmum yang ada di hadapan untuk bersama dengannya di saf yang baru. Dalam bab solat berjemaah ini, kita perlulah tak faham bila kita pergi ke mana-mana saf, kemudian kelihatan imam dan saf tu dah penuh. Saf tu dah penuh dah. Bila kita berdiri di belakang, kata Imam Ghazali, itu makruh hukumnya. Kalau kita berdiri seorang. Maka kita pergi ke belakang saf, yang dah penuh, kita tarik satu orang ke belakang. Kita tarik satu orang daripada depan ke belakang. Kemudian kita berdirilah dengan orang itu bersebelahnya, maka saf yang ada lopang tadi, mereka pun tutup saf itu. Begitu caranya, faham Bila kita pergi satu tempat, yang safnya dah penuh. Kemudian bila kita berdiri kat saf kita kosong, kiri tak ada orang, kanan tak ada orang. Maka disunatkan kita menarik satu orang daripada depan, kita buat isyarat, ditarik daripada depan tu ke belakang, bersama kita di belakang. Kemudian bila ada lopong tu, mereka tutup sendiri. Tapi jangan pula, bila kita tarik satu orang, orang tu datang belakang, kita pula masuk ke lopong tu. Kena lepak nanti. Itu satu bentuk kesalahan. Iaitu cara untuk kita salat berjamaah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Mudah sangat. Sangat-sangat mudah. Baik, yang ke-13, janganlah makmum itu mendahului imamnya pada perbuatannya atau menyamainya. Bahkan hendaklah ia kemudiankan terhadap imamnya. Maka janganlah makmum rukuk sebelum imam sampai ke batas rukuk. Dan jangan makmum turun sujud sebelum dahi imam terletak di atas lantai. Kena ingat, sebagai seorang makmum, semua tindakan kita, perbuatan kita adalah selepas imam. Bukan serentak dengan imam. Bukan sebelum imam. Ada orang diserentak imam. Imam turun rukuk, dia pun serentak. Bukan begitu caranya. Imam turun dulu, baru kita turun. Imam naik dulu, baru kita naik. Imam sujud dulu, baru kita sujud. Itu caranya, ibu. Banyak bentuk kesalahan yang berlaku. Orang kurang faham atau rushing. Bila dia salat, dia jadi terlalu laju sampai dia terbangun daripada sujud sebelum imam. Ada sebuah hadis Nabi SAW, orang siapa yang bangun daripada sujudnya sebelum imam, maka kelak kepalanya akan jadi keldai di hari kebangkitan di mahsyar. Macam mana tu agaknya? Wal'iyadu billah. Janganlah makmum itu mendahului imamnya. Imam selesai baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Waktu solat yang jahar, yang kita dengar Fatihahnya. Begitu ibu. Begitu juga dalam solat kunut tadi, dalam solat subuh, mazhab-mazhab lain berbeza pendapat. Contohnya mazhab Hanafi, mereka kunut sebelum rukuk. Kerana ada riwayat mengatakan Nabi pernah kunut, baca kunut sebelum Nabi rukuk pada solat subuhnya. Jadi kalau kita nampak ada orang baca kunut sebelum rukuk, maka kita tahu itu ada berpandangan mazhab lain. Itu caranya ibu. Jadi inilah beberapa perkara, lebih kurang 13 perkara berkaitan dengan adab-adab seseorang itu mendirikan solat berjamaah. Kata Nabi SAW, salatul jamaah ta'adilu 27 salatul fardi. Orang yang bersolat jamaah, baik lelaki atau perempuan, dia mendirikan solat dengan berjamaah, kata para ulama, walaupun berdua dengan imam, maka itu gandaannya 27 gandaan lebih daripada seorang yang solat sendirian. Dan baginda Nabi SAW itu, baginda tak pernah solat fardu seorang diri seumur hidup baginda setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bila dah sempurna bab solat pada Nabi, Nabi tak pernah solat fardu seorang diri sampailah Nabi wafat. Jadi tuntutan bagi kita, bagi orang Islam, khususnya bagi orang lelaki, kita kena solat fardu macam mana pun mestilah dalam keadaan berjemaah, walaupun berdua. Kalau tak dapat pergi masjid, surau akibat wabak dan sebagainya, bolehlah kita solat dengan isteri kita, dengan anak perempuan kita, atau dengan anak lelaki kita. Boleh juga kita dirikan berdua dengan keluarga kita. Nampak tak? Tak nak mendapatkan solat fardu berjemaah. Kemudian gandaan 27 itu kalau kita buat ukuran yang disebut sebagai 27 gandaan itu, gandaan yang diberikan oleh Allah ke ataupun menurut kita. Macam kita dengar selawat kan, kata Nabi, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyarah. Siapa yang selawat ke atasku 1 kali, Allah berikan dia selawat 10 kali. Jadi 10 kali itu menurut siapa? Menurut kiraan kita ke? Menurut kiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu menurut kiraan Allah dan gandaannya besar. Begitu juga bila kita solat fardu berjamaah, gandaan 27 itu datang daripada ukuran Allah, bukan ukuran kita. Kita tak tahu 27 macam mana.
Barangkali satu gandaan itu melebihi langit dan bumi dan macam-macam lagi skala julak dia, kita tak tahu lagi. Jadi kebesaran, satu tuntutan bahawa kita kena dirikan juga solat yang sempurna dengan solat berjamaah. Solat berjamaah. Seorang lelaki dia kena pimpin anak-anak isteri dia untuk solat berjamaah. Solat maghrib sama-sama. Barangkali siang ada urusan di luar, tapi malam kita boleh solat maghrib sama-sama, solat isyak sama-sama, solat subuh sama-sama. Zuhur dan asar boleh solat dengan rakan-rakan. Mungkin di kerja, solat dengan pegawai dia. Berapa banyak hari ini perusahaan, syarikat-syarikat Melayu, mereka menitik beratkan solat berjemaah. Saya sendiri pernah nampak depan mata saya, banyak perusahaan di Kuala Lumpur, syarikat-syarikat gergasi, bila bab solat mereka sangat prihatin. Bila masuk solat Zuhur, semua kena berhenti kerja, kena pergi surau, solat. Kena ambil wudu, masa diberikan itu cukup untuk mengambil pergi toilet, mengambil wudu dan solat berjemaah. Ada juga syarikat, setiap kali lepas Zuhur, dia solat berjemaah, lepas Zuhur ada kuliah, lepas Asar pun ada kuliah 5 minit. Disebut sebagai kultum. Kuliah 7 minit. Kultum. Hebatnya orang-orang ni, orang kreatif lah ibu. Jadi dia dapat jaga pekerja dia dapat jaga syarikat dia, dan dia tahu dia nak dapatkan keuntungan itu mestilah keuntungan yang barakah. Bagaimana? Dipastikan seluruh pekerja yang Muslim itu solat berjemaah. Bukan solat saja, tetapi solat berjemaah. Ada satu syarikat tu, saya tak boleh sebut nama dia. Asalnya syarikat ini, dia terlalu sibuk dengan urusan jualan, sales dan sebagainya. Satu hari, majikan di syarikat ini dapat satu ilham, dia dapat macam hidayah gitu. Dia kata, macam mana saya buat syarikat ni, saya tak pasti pekerja saya ni solat ke tidak. Sebab surau ada, tapi surau tu macam bilik lah, boleh masuk 2-3 orang. Maka dia buat mesyuarat tergempar, panggil semua head department, maka dia bagi satu arahan, dia kata kita kosongkan satu kawasan ni, satu tempat ni yang boleh memuatkan semua staff kita, pasang mikrofon dan PA system, pasang aircon, pasang kapet surau, dan kita lantik satu ustaz, satu imam. Setiap kali semayang Zuhur dan Asar, dia datang sini pimpin kita solat dan dia berikan kuliah. Lepas Zuhur pun ada kuliah, lepas Asar pun ada kuliah. Yang lama kelamaan didapati pekerja-pekerja di tempatnya semakin berubah kepada ke arah kebaikan. Yang dulu tak punctual, sekarang dah punctual. Dulu kerja tak siap, bertunda-tunda, sekarang kerja dah boleh siap. Dulu merungut, gaji tak cukup, sekarang bersyukur gaji tak cukup. Alhamdulillah, dengan berkat solat berjemaah. Dulu saling tidak suka sama suka, gosip dan sebagainya. Sekarang tak gosip sangat dah, sebab dah dengar solat, dah dapat solat dengan yang baik, dah dengan kuliah. Begitu juga para ulama kata, untuk meningkatkan silaturahim dalam kekeluargaan, dalam rakan-rakan, dalam masyarakat, ada dua cara ibu. Untuk meningkatkan, kalau kita pergi mana-mana perusahaan, kita tengok semuanya masih macam tak ngam. Bila kita kahwin, contohnya anak-anak muda hari ni, bila berkahwin masuk keluarga, tengok keluarga ni semuanya tak ngam. Maka ada dua cara untuk ngamkan mereka. Nak kuatkan tali silaturahim ni ada dua cara. Yang pertama, bersolat berjemaah. Kita cuba asaskan, kita solat ramai-ramai, kita ajak kali keluarga kita, solat berjemaah. Maka tali persaudaraan itu akan jadi kuat. Yang kedua, cuba makan dalam talam. Ada orang geli ya, Bibu. Ada orang cakap dengan saya, geli makan dalam talam ni, nampak tangan orang banyak. Bukan begitu caranya. Makan talam ini, makan dalam keadaan ramai-ramai itu adalah sunnah para anbiya. Para anbiya, para rasul itu mereka tidak makan seorang diri. Mereka mesti makan dengan orang, makan dengan tetamu. Jadi bila kita makan dalam keadaan talam, kita makan dalam dulang, maka itu meningkatkan tali silaturahim. Dan juga praktikal. Kalau nak basuh pinggan, banyak pula. Kalau satu talam ni kita basuh. Kalau di negara-negara tertentu, bila mereka buka pesantren dan pondok, anak-anak pesantren ini diberi galakan makan dalam talam. Satu talam boleh muat 7 orang. Macam mana tu? Kita kat sini satu talam 3 orang, 2 orang. Di bedalnya makanan itu, biryani itu, kan, makanan yang patutnya dimakan 5 orang, di bedalnya 2 orang. Kan? Kalau di negara-negara luar, satu talam itu boleh dimuatkan 7 orang. Dah 7 orang boleh makan, baru boleh makan. Dengan bacaan doanya. Kat situ ada tali silaturahim dan barakah. Kata Nabi SAW, ta'amul ithnain kafi thalatha. Ta'amul ithnain kafi thalatha. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, Nabi kata, makanan yang disediakan untuk 2 orang sebenarnya cukup untuk 3 orang.
Itu kalau makan ramai-ramai. Ada barakah, ada keberkatan di situ. Makan ramai-ramai rasa sedap, rasa kenyang, rasa cukup. Padahal makanannya tak banyak pun. Kerana barakah makan ramai-ramai. Ini dua perkara kalau kita titik beratkan untuk tali silaturahim. InsyaAllah keluarga yang asalnya jauh, asalnya tidak ngam sama-sama, atau anak-anak syarikat yang memiliki perasaan tidak suka satu sama lain, boleh dieratkan dengan begitu mudah sekali. Jadi kalau kita ada syarikat, ada perusahaan, kita cuba buat dua benda ni dulu. Tapi yang paling aula, yang paling pertama adalah solat berjemaah. Solat berjemaah dengan adabnya, dengan tata cara yang betul, dengan safnya, dengan bacaannya. Kemudian setelah selesai solat dengan munajatnya, insya-Allah Allah terima solat kita, Allah jadikan kita orang yang lebih baik, Allah berikan kita banyak kebaikan, Allah terima solat kita, kerana Nabi pernah berkata solat jemaah itu wajib diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima solat orang yang solat berjemaah. Al-Imam Ibn Yusuf mengatakan, kadang-kadang dalam jemaah itu barangkali ada orang yang dia seorang fasik, seorang yang suka buat dosa. Tetapi bila dia solat jemaah dengan berkat jemaah-jemaah lain, solatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga, barangkali semua jemaah yang datang itu semuanya orang-orang yang fasik ataupun orang yang ada masalah dengan Allah. Tetapi dengan berkat dia solat jemaah, dengan berkat imam yang memimpin mereka, maka seluruh solat mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu juga ada jemaah ini semuanya baik-baik belaka, tapi imam pula yang buat salah. Adalah kesalahan dengan Allah Ta'ala. Maka dengan berkat jamaah, solat imamnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Berkat solat berjamaah. Jadi kita insafkan diri kita, bagi khususnya bagi orang lelaki, kita niatkan insya-Allah kita memacu diri kita mengejar usia ini, kita bangkit solat fardu itu dengan berjamaah. Mula-mula solat berdua dulu dengan isteri kita atau dengan anak kita. Kemudian kita cuba pergi ke surau, kemudian kita pergi ke masjid. Dari umur dah 40 tahun ke atas ni, diri kita kena melekat di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni saya difahamkan musim-musim pandemik ini pun dapat kelonggaran, orang yang dah ada vaksin itu boleh pergi ke masjid untuk solat. Jadi kita tidak ada lagi alasan dan halangan, maka kita paksa diri kita, push diri kita untuk pergi solat di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapatkan pahala berjamaah. Wallahu alam. Saya setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan masuk pada minggu yang akan datang dengan topik-topik yang menarik kaitan dengan adab-adab hari Jumaat. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini pada pagi ini dapatlah kita faham sesuatu dan dapatlah diri kita diubahkan oleh Allah daripada baik kepada lebih baik lagi. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، أمانا من العذاب، نصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا محول الأحوال حول علينا لنسأل الحال، ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.